Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan dedahkan kepada kamu langkah-langkah berserta penerangan untuk menjawab soalan praktis formatif 1.4 untuk salah 1 dan 2 berkaitan dengan kekenyalan. Baik, untuk soalan 1, apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan? Untuk melihat kepada kenyalan ini, kita kena tengok kepada contoh. Sebagai contoh, saya ada satu gelang getah. Baik, gelang getah ni kita kenakan daya. Berapa daya? Apa yang berlaku? Maksudnya kita kenakan daya ni, maksud kita tarikan tu adalah sinis daya. Jadi apa yang berlaku pada gelang getah tu, dia akan jadi tariklah ataupun memanjang. Ini kalau kita kenakan daya. Baik, tapi apa yang berlaku kalau saya alihkan daya ni, saya buang daya ni? Apa yang berlaku adalah dia akan kembali ke bentuk ataupun saiz ataupun panjang asal itu tadi. Baik, seterusnya kita ambil contoh kedua, iaitu spring. Saya ada satu spring dengan panjang yang tertentu dan kemudian saya kenakan daya. Kenakan daya ni maksudnya saya tarik ataupun saya tolak. Saya mampatkan. Bila kita kenakan daya, maksudnya apa yang berlaku adalah spring ni daripada panjang tertentu tadi, dia akan menjadi semakin panjang. Baik, jadi selepas itu apa yang berlaku kalau saya alihkan daya adalah spring itu dia akan kembali ke panjang asalnya. Baik, jadi maksudnya di sini kita katakan bahawa gelang getah ni dan juga spring ini mempunyai sifat kenyal kerana kedua-dua bahan itu mempunyai keupayaan untuk kembali ke bentuk ataupun saiz ataupun panjang asal apabila daya dialihkan. Jadi kalau kita alih daya ini tadi, apa yang berlaku adalah dia akan kembali ke bentuk ataupun saiz ataupun panjang asal. So ini keyword dia di sini. Kalau benda tu boleh kembali ke bentuk asal selepas daya yang dikenakan pada awalnya itu dialihkan, jadi maksudnya objek itu mempunyai sifat kenyal ataupun dia mempunyai sifat kekenyalan. Soalan kedua, 2A, menyatakan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini secara dasarnya menyatakan bahawa daya dikenakan ke atas spring berkadar langsung dengan pemanjangan spring dengan syarat tidak melebihi had kenyal spring tersebut. Baik, tidak melebihi had kenyal, itu syarat dia. Maksudnya salah satu cara awak tahu awak dah melebihi had kenyal atau tidak adalah contoh kalau awak tarik spring, contoh spring awak tarik sehingga dia putus. Jadi kalau kenyal tadi dia boleh kembali ke bentuk asal, tapi kalau dia dah putus, maksudnya dia tidak lagi boleh kembali ke bentuk asal. So itu adalah salah satu di mana had kenyal itu telah lebih. Baik, jadi poin yang saya nak terangkan di sini adalah mengenai 3 keyword ni, iaitu daya, berkadar langsung dan juga pemanjangan spring. Baik, maksudnya contoh kalau kita ada spring ni dengan panjang asal 10 cm. Selepas itu kita kenakan suatu daya, contohnya sebanyak 5 Newton, dan kemudian panjang akhirnya menjadi 11 cm. Maka kita boleh katakan bahawa pemanjangan, maksud pemanjangan ni adalah perubahan panjangnya. Jadi pemanjangannya adalah 1 cm. Okey, kalau kita punya spring ini mengikut kepada hukum Hooke, maksudnya kalau saya tambah lagi 5 Newton, dayanya menjadi 10 Newton. Jadi maksudnya pemanjangan spring itu pun akan bertambah juga sebanyak 1 cm menjadi 2
cm. Itu maksudnya dengan berkadar langsung. Itu maksudnya berkadar langsung. Contohnya lagi, kalau saya tambah lagi 5 Newton, ini berkadar langsung ni. Kalau dia berkadar langsung, maksudnya daripada 2 Newton itu, sama juga dia akan bertambah 1 lagi cm bersamaan dengan 3 cm. So maksudnya 15 Newton daya ni menghasilkan 3 cm pemanjangan. Ini maksudnya berkadar langsung. Jadi awak boleh tengok di sini. Maksudnya kalau setiap kali dia bertambah 5 Newton tu, dia setiap kali daya dia bertambah 5 Newton, maksudnya pemanjangan spring akan bertambah sebanyak 1 cm. So maksudnya di sini dalam arti kata lain, kalau saya kenakan daya 5 Newton, panjangnya menjadi 11 cm. Kalau saya kenakan 10 Newton, maksudnya daripada 10 cm ni dia akan bertambah jadi 2 cm, jadi 12 cm. Dan kalau daripada 10 cm saya tambahkan 15 Newton daya ini, dia akan bertambah sebanyak 3 cm dia punya pemanjangan menjadi 13 cm. Jadi kalau dia awak nampak sekata ni, maksudnya dia adalah berkadar langsung. Daya dan pemanjangan ni berkadar langsung ya. Membawa kepada soalan seterusnya, adakah spring itu menghantui kumpul? Jadi kita boleh tengok berdasarkan graf. Jadi kalau awak ada daya sebanyak 0 Newton, pemanjangannya 0 di sini. So contoh awak tambahkan dia punya daya itu sebanyak 5 Newton, iaitu awak tambahkan sebanyak 5 Newton tadi, maksudnya pemanjangannya menjadi 0.02 meter. Okey, kalau dia daripada 5 Newton pergi kepada 10 Newton ni, maksudnya awak tambahkan 5 Newton lagi daya. So, bila dia tambah lagi 5 Newton daya, yang ni dia bertambah sebanyak 0.02 meter. Daripada 0.02 meter menjadi 0.04. Sama juga maksudnya daya dia tambah 5 Newton, pemanjangannya pun bertambah sebanyak 0.02 meter. So, sama juga yang ketiga ni, kalau awak perhatikan ini, awak dapat tambah lagi 5 Newton. Dekat sini, dia punya pertambahan itu pun sebanyak 0.02 meter iaitu daripada 0.04 menjadi 0.06. Baik, di sini awak boleh katakan dia mematuhi hukum Hooke. Kenapa dia mematuhi hukum Hooke? Adalah kerana daya dia adalah berkadar langsung dengan pemanjangan spring. Pertambahan daya tu maksudnya dia ada kadar yang sama dengan pertambahan pemanjangan spring. Baik, jadi jawapan untuk B ini adalah ya. Okay, saya rasa itu saja yang saya nak terangkan kepada awak. Semoga bermanfaat untuk awak.